Hukum taklifi menerusi wajib bermaksud tuntutan atau sesuatu perbuatan yang dituntut oleh syarak kepada orang-orang mukallaf supaya mengerjakannya dengan tuntutan yang mesti dibuat dan diazab jika meninggalkannya, sementara mendapat pahala apabila dilaksanakan. Hukum wajib dikenal pasti melalui dalil yang berbentuk iqtidah, iaitu dalil yang mengandungi arahan secara tegas agar sesuatu perkara dilakukan seperti wajibnya solat fardu dan berpuasa kepada mukallaf. Contoh dalil hukum taklifi ialah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kesimpulan ayat Al-Quran di atas. Pertama, menunjukkan kewajiban berpuasa bagi semua umat Islam. Jika seorang mukallaf meninggalkan ibadah puasa, maka akan berdosa dan dikenakan azab. Ibadah puasa bukanlah ibadah yang hanya dikhususkan untuk umat Islam, tetapi juga untuk umat-umat beragama terdahulu. Yang kedua, menurut kaedah istinbat hukum, kewajiban berpuasa dilihat kepada perkataan falyasu. Perkataan itu menunjukkan fi'il mudhari' yang disertai, maka ia menunjukkan perintah wajib bagi mukallaf untuk berpuasa apabila tiba di bulan Ramadan. Hukum wajib terbagi pada 4, iaitu kewajiban waktu pelaksanaannya. Yang kedua, kewajiban bagi orang yang melaksanakannya. Yang ketiga, kewajiban bagi ukuran atau kadar pelaksanaannya. Dan yang terakhir, kadar kewajiban perintahnya. Menurut kewajiban dari waktu pelaksanaannya terbagi kepada 2 bahagian, iaitu wajib mutlak dan juga wajib muakkad. Wajib mutlak, yakni wajib yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya, seperti mengqada puasa Ramadan yang tertinggal atau membayar kafarah sumpah. Dan juga wajib muakkad, iaitu wajib yang pelaksanaannya ditentukan dalam waktu tertentu dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang ditentukan. Maka ia menunjukkan perintah wajib bagi mukallaf untuk berpuasa apabila tiba di bulan Ramadan. Wajib muakkad terbagi kepada 3. Pertama, wajib muasa, iaitu waktu yang disediakan untuk melakukan perkara wajib itu sudah melebihi waktu pelaksanaannya. Seorang mukallaf diberi kelonggaran untuk membuat pilihan sama waktunya ataupun menangguhkannya dan melaksanakan solat sunat. Yang kedua, wajib mudayyak, iaitu kewajiban yang sama waktu pelaksanaannya dengan waktu yang disediakan. Contohnya, puasa Ramadan, seorang mukallaf hanya boleh berpuasa Ramadan, dia tidak boleh meniatkan puasa yang lain, baik puasa sunat atau yang lainnya. Yang ketiga pula, wajib dzushabhaini, iaitu gabungan antara wajib muasa dengan wajib mudayyak. Contohnya, ibadah haji. Seterusnya, bahagian kedua menerusi wajib hukum taklifi ialah kewajiban bagi orang yang melaksanakannya. Yang pertama, wajib aini, yakni kewajiban serta peribadi yang tidak mungkin dilakukan atau diwakilkan orang lain, misalnya puasa dan solat. Yang kedua, wajib kifayah, yakni kewajiban bersifat kelompok. Apabila tidak seorang pun melakukannya, maka berdosa semuanya. Dan jika beberapa orang melakukannya, maka gugur kewajibannya seperti solat jenazah. Bahagian yang ketiga pula, kewajiban berdasarkan ukuran atau kadar pelaksanaannya. Yang pertama, wajib muhaddad, yang wajib yang harus sesuai dengan kadar yang sesuai seperti zakat. Yang kedua, wajib ghairu muhaddad, yakni kewajiban yang tidak ditentukan kadarnya seperti menafkahi kerabat. Bahagian yang terakhir menerusi wajib hukum taklifi ialah kewajiban berdasarkan kewajiban perintahnya. Pertama, wajib muayyan, yakni kewajiban yang telah ditentukan, tidak ada pilihan lain, seperti membayar zakat dan juga solat 5 waktu. Yang kedua, wajib mukhayyar, yakni kewajiban yang objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif, seperti dalam syariat adalah dalam masalah kafarat, yakni denda kerana melanggar sumpah. Dalam perkara ini, syariat memberi alternatif bagi orang yang ingkar dari sumpahnya untuk membayar denda berupa salah satu dari 3 hal, iaitu memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian mereka, atau membebaskan seorang budak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Ibn bin Azizi, nombor metrik 063479. Al-mandu huwa ma talaba syari' fi'lihi ghairi ilzam, bihaisu yamdahu fa'ilihi wa yusabu wa la yazumu tarakahu wa la yu'akibu.
وقد يلحقه اللوم لعتاب على ترك بعض أنواع المندوب ويدل على قول الفعل مندوبا صيغة الطالب إذا اقترن بها ما يدل على إرادة الندم لا إلزام سواء كانت هذه القرينة نصا أو غيره. Al-nadbu ialah sesuatu yang dituntut oleh syarak tanpa kewajipan. Barang siapa yang melakukannya akan mendapat ganjaran dan pahala dan tidak perlu dipersalahkan atau dikenakan hukuman bagi mereka yang meninggalkannya. Ad-dalil as-salatu jam'ah tafdilu ala salatil fardi bi 27 darajah. Rawahu Bukhari. Maksudnya, solat fardu itu lebih besar ganjarannya berbanding solat bersendirian sebanyak 27 ganjaran. An-nadbu ad-du'a ila al-amra muhim wal mandu al-mad'u ilaih. Wa minhu qaul asy-sya'ir la yas'aluna akhahum hina yandubuhum linaibati ala ma qala burhana. Makna kata nadbu ialah seruan kepada perkara yang penting, manakala makna kata mandum ialah orang yang diajak kepada seruan yang penting tersebut. فالمحرم هو ما الطالب الشرعي الكاف عنه على وجه العتاب والأزلم، فيكون تاركه ما جوار المطعن وفاعله إنما عاصيا سواء كان دليلا قطعا لا شبه فيه كحرمته زنا أما كان ظنيا كالمحرم بالسنة والأحاديث. فالمحرم haram ialah adalah yang apa yang diminta oleh pembuat undang-undang, contohnya dia menahan diri atas dari dasar yang tidak dapat dielakkan dan wajib, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat pahala dan taat, dan orang yang melakukannya adalah durhaka. Sama ada dalilnya adalah muktamad dan tidak ada keraguan padanya, seperti larangan zina, minum arak, dan seperti larangan dalam sunnah tauhid. Contoh bagi ayat haram ialah daripada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 173, iaitu innama harrama 'alaikum al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Maksudnya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi. Samul haram sabit li istiqra' al-ahkam asy-syari'ah an-syari' lima lam yuharrimu shay'an illa li mufasidatihi al-qarisa aw al-ghaliyah, wa hadhihi al-mufsida imma an tarji'a illa dhat al-fa'il al-muharram والمحرم بذاته أو لعينه، وإما أن ترجع إلا ذات. أحكام التكليف الرابع الكراهة. المكروه هو ما كان تركه أولى من فاعله أو هو ما طلب الشارع للمكلف لا على وجه الحتم والإلزام كما لو كان الصيغة بنفسها دالة على كراهة. Makruh ialah meninggalkan satu perbuatan itu lebih baik daripada mengerjakannya, atau juga apa yang dituntut oleh pembuat syariat itu dari mukallaf untuk meninggalkannya, bukan dengan bentuk keharusan. Hal ini benda boleh diketahui dengan sirah yang menunjukkan kepada hukum makruh, termasuk sirah melarang, namun ada petunjuk yang mengalihkannya dari perkara tahrim menuju kepada makruh. Dalil an Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-tabdil. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW melarang daripada membujang. Tindakan ini daripada dalil ini dilarang oleh Allah, tetapi di satu pihak Rasulullah SAW melihat bahawa baginda membenarkan beberapa sahabat yang mampu untuk membujang. Kebanyakan sahabat-sahabat pada zaman Rasulullah SAW banyak menghabiskan waktunya sehingga dia wafat dengan menuntut ilmu, dengan mengejarkan akhirat. Jadi perkara ini Rasulullah SAW melarang, tetapi dia mampu membenarkan kepada orang yang mampu untuk membujang. Al-qismu al-kirahah naw'aini, makruh tahriman, makruh tanzihan. Awalan makruh tahriman adalah wa ma talaba syari' min al-mukallaf al-kafu anhu hatman bidalil zanni wala qat'in. Apa yang dituntut oleh pembuat syariat dari mukallaf untuk meninggalkan dalam bentuk keharusan dengan dalil zanni, bukan qat'in. Ad-dalil lamma rawahu Muslim an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala salasata sa'ata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanahana an nusalli fihinna aw nuqabbir fihinna mautana hinan تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائمة ظاهرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب. Maksudnya seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata terdapat 3 waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk solat atau memakamkan jenazah kami di dalamnya, iaitu ketika matahari terbit naik, ketika unta berdiri kerana kepanasan atau peristiwa hingga matahari sedikit miring, dan ketika matahari miring hingga terbenam. Jadi solat sunat mutlak iaitu solat sunnah atau solat tanpa sebab tertentu, iaitu seusai solat fardu asar dan juga subuh. Hal ini ke dalam
kategori makruh tahrim seperti yang diriwayatkan oleh Muslim, kerana pandangan ini juga telah dipegang oleh mazhab Syafi'i. Asani makruh tanzihan. Makruh ini adalah apa yang dituntut pembuat syariat dari mukallaf untuk meninggalkannya namun tidak dalam bentuk keharusan. Contohnya, bada'a bisyai'in asir, memulakan sesuatu perkara dengan kidal. Ashrabu bi asna'i wukuf, minum sambil berdiri. Jadi hukum makruh ini dicela pelakunya tetapi tidak dihukum, meskipun pelakunya tetap bertentangan dengan yang lebih afdal. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhaimin Imam Azman daripada Kumpulan Usul Fiqh Kumpulan 1. Dan saya akan membentangkan tentang hukum taklifi yang kelima, iaitu al-mubah. Huwa ma khairu syari'ul mukallafu baina fa'aluhu wa tarikuhu wala madah wala dham 'ala al-fa'li wa tarki wa yuqal lahu al-halal. Maksudnya, al-mubah ni adalah perkara yang tidak disyariatkan kepada mukallaf, sama ada untuk dilakukan ataupun ditinggalkan, dan tidak pula dipuji dan tidak dicela bagi siapa yang melakukannya dan meninggalkannya, dan dipanggil oleh ulama lain menyebutnya sebagai al-halal. Ada juga ulama menyebutnya sebagai al-halal. Wa ta'rifu al-ibahah bi arba'ah umur minha, dan dikenali juga al-ibahah dengan empat perkara. Al-awalu an-nas min asy-syari' bi haddi syai', iaitu nas syarak yang menghalalkan satu perkara. Contohnya, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum, iaitu dan dihalalkan kepada kamu berburu binatang laut dan memakannya. Di sini menunjukkan hukum harus tangkap binatang laut. Kedua, an-nasu min asy-syari' ala nafi al-ismi aw al-jinah aw al-haraj, iaitu nas daripada syarak yang menafikan tentang dosa. Contohnya, innama harama alaikum al-maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi bih faman ghayra baghin wa la 'adin fa inna Allaha ghafurur rahim. Dan sesungguhnya haram bagi kamu makan bangkai dan darah dan daging khinzir, dan tidak dihalalkan oleh Allah. Tapi barang siapa yang dalam keadaan darurat, maka Allah itu Maha Pengampun. Maksudnya di sini tidak bernafinya dosa sekiranya memakan daging khinzir dalam keadaan darurat. Yang ketiga, at-ta'bir bi sighatil amr ma'a wujudil qarinah as-sarifah anil wujub ila al-ibahah, iaitu ayat dengan sirah amar ataupun tanda amar atau tanda fi'il amar dan wujudnya bukti yang jelas tentang penukaran daripada wajib kepada ibahah. Contohnya, wa ankihul ayyama minkum wasalihi min ibadikum wa imamikum, dan nikahkanlah orang yang bersendirian atau berkeseorangan daripada kamu dan yang soleh daripada hamba lelaki dan hamba perempuan kamu. Dan yang terakhir, yang keempat, istishab al-ibahah al-asliyah lil asya'. Fama lam yarud dalilu min asy-syari' yadullu ala hukmiha siraha fa hukmuha al-ibahah istishaban lil ibahah asliyah. Dan sekiranya tidak ada hukum syariat yang menetapkan hukum suatu perbuatan, maka hukum asalnya adalah harus. Hukum semua perbuatan asalnya adalah harus. Qad yusabu alaihi bin niyat wal qasdi kama ar-riyadah li muharabati al-a'da. Dan sekiranya diniatkan untuk perkara yang baik seperti bersukan untuk mengelakkan penyakit, maka dia akan mendapat pahala di sisi Allah Taala. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhaimin bin Azman daripada Kumpulan Usul Fiqh Kumpulan 1. Seterusnya saya akan membincangkan tentang hukum wadih yang pertama, iaitu as-sabab. Lughatan ma yatawassalu bihi ila maqsud ma, itu dari segi bahasa apa yang bawa kepada satu perkara. Istilahan, ma ja'alahu syar'i mu'arifan li hukmi syar'i bihaisu yujadu hadzal hukmi inda wujuduhu wa yu'indimu inda adamuhu. Iaitu dari segi istilah apa yang dibawa oleh syarak untuk tahu tentang satu hukum. Sekiranya ada perkara ini, maka adalah, dan sekiranya tiada, maka tiadalah. Seperti kazina liwujubil had, iaitu zina membawa kepada had. Had ini adalah denda, dan sekiranya berlakunya zina, maka adalah had, dan sekiranya tidak ada zina, maka tidak adalah had. Had ni dikira sebagai musabab, iaitu perkara yang disebabkan, dan zina adalah sebab.
bersama sebab. Sebab terbagi pada dua. Yang pertama, laisa fi'lan lil mukallaf wa lam aqdura lahu, iaitu perkara yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan tidak dibebankan kepadanya. Seperti kaduluki syamsi li wujubi solat, seperti tergelincirnya matahari menyebabkan wajib solat. Wajibnya solat ni adalah musabab, iaitu perkara yang disebabkan, dan sebabnya adalah tergelincir matahari. Yang kedua, fi'lan lil mukallaf wa fi qurratihi, iaitu perbuatan mukallaf dan tidak ditanggungkan padanya, dan terbagi pada dua perkara pula. Yang pertama, sebab as-sababu li hukmi taklifi kamilkin nisab li wujubi zakah, iaitu pemilikan harta menyebabkan wajibnya bayar zakat. Sebab adalah bayar zakat, sebabnya adalah memiliki harta. Yang kedua, sebab as-sababu li hukmi huwa athar li fi'lin mukallaf, iaitu sebab atas hukum daripada kesan perbuatan mukallaf. Kan nikah sabab lil hili baina zawjain, seperti nikah adalah sebab halalnya antara suami dan isteri. Musababnya adalah, iaitu perkara yang disebabkan adalah halalnya hubungan antara suami dan isteri, dan sebabnya adalah nikah. Jadi sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. الشرط في اللغة العلامة اللازمة، وفي اصطلاح ما يتوقف وجود شيء على وجوده وكان خارجا عن حقيقته ولا عدمه عدم ذلك الشيء. يلزم من وجوده وجود الشيء، ولكن يلزم من والمراد بوجود شيء وجوده الشرعي الذي تترتب عليه أثاره الشرعية كالوضوء للصلاة وحضور الشاهد لعقد النكاح. Syarat dari segi lughah ialah tanda yang diperlukan. Dari segi istilah, kewujudan sesuatu tidak bergantung pada kewujudannya, dan ia berada di luar realitinya, dan juga tidak wujudnya benda itu. Kewujudan memerlukan kewujudan benda tersebut, tetapi yang dimaksudkan dengannya kewujudan benda itu adalah disyaratkan dengan kewujudannya yang sah, yang akan mempunyai kesan hukumnya seperti wuduk untuk salat dan kehadiran dua orang saksi untuk akad. الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب ينقسم إلى شرط للسبب وشرط للمسبب. فالأول هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى سببية فيه وجعل أثاره مترتبا عليه، كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل، والحرز للمال المسروق شرط للسرقة التي هي سبب لوجوب الحد على السارق، ومرور الحول على نصاب المال شرط للنصاب الذي هو سبب للزكاة، والشاهدة في عقد النكاح شرط لجعل هذا العقد سببا لترتيب الأثار الشرعية عليه، وشرط للمسبب مثل موت المورث حقيقة أو محكما، وحياة الوارث وقت الوفاة المعرف، فهما شرطان للإرث الذي سببه القربة أو زوجية أو العصوبة. Keadaan dari segi kaitannya dengan sebab atau sebab itu terbahagi kepada syarat atas alasan dan syarat penyebab. Yang pertama ialah orang menyempurnakan sebab dan menguatkan makna sebab di dalamnya dan menjadikan akibatnya akibat, seperti pencerobohan yang disengajakan sebagai syarat untuk membunuh, yang menjadi sebab memerlukan pembalasan di pihak pembunuh. Bagi zakat, keterangan dalam akad nikah adalah syarat untuk dibuat. Kontrak ini adalah sebab untuk kesan undang-undang ke atasnya. Dan syarat-syarat bagi penyebab seperti kematian pewasiat secara hakikat atau penghakiman, dan kehidupan ahli waris pada masa kematian pewaris. وينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى شرط شرعي وشرط جعلي. فالشرط الشرعي هو ما كان مصدر اشتراطه الشارع، أي أن الشارع هو الذي اشتراطه لتحقيق الشيء، ومثاله بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه، ومثاله سائر الشروط التي اشترطها الشارع في العقود والتصرفات والعبادات والجنايات. والشرط الجعلي هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف، كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم، أو التي يشترطها المكلف في تصرفه الذي يتم بإرادته المنفردة كالوقاف. وهذا الشرط على نوعين: النوع أول ما يتوقف عليه وجود العقد، بمعنى أن المكلف يجعل تحقيق العقود معلقا على تحقيق الشرط الذي اشترطه، ولهذا فهو من شروط السبب، مثل تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء،
أو تعليق الطلاق على أمر كأن يقول الزوج لزوجته إن سرقت فأنت طالق. Syarat mengikut sumber syaratnya terbahagi kepada syarat sah dan syarat wajib. Syarat syar'i adalah apakah sumber syarat undang-undang, iaitu pembuat undang-undang adalah orang yang menetapkannya untuk mencapai sesuatu. Contohnya, orang muda telah mencapai umur dewasa untuk menyerahkan wang kepada beliau. Dan contoh beliau ialah syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh penggugal undang-undang dalam kontrak pelupusan, ibadat dan jenayah. Syarat terakhir, ia adalah apa yang sumber syaratnya adalah kehendak pembayar cukai, seperti syarat-syarat yang orang tetapkan antara satu sama lain dalam kontrak dan tindakan mereka, atau bahawa pembayar cukai memerlukan dalam kelakuannya yang dijalankan olehnya sendiri. Wasiat seperti wakaf dan syarat ini ada dua jenis. Jenis yang pertama, ada yang bergantung kepada kewujudan kontrak. Maksudnya, pembayar cukai membuat pemenuhan kontrak bergantung kepada pemenuhan syarat yang ditetapkannya. Dan untuk sebab ini adalah salah satu syarat penyebabnya, seperti menggantung penjamin atas ketidakmampuan penghutang untuk menunaikannya, atau menggantung penceraian atas perintah, seolah-olah suami berkata kepada isterinya, "Jika kamu mencuri, kamu akan aku cerai." فالوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي تترتب عليها آثارها من كونها صحيحة مجزئة مبرئة للذمة، وليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة. Wuduk adalah syarat sahnya salat yang mempunyai kesan sahnya pelengkap, membersihkan kewajipan, dan wuduk bukanlah sebahagian daripada hakikat salat. Namun, wuduk boleh hadir tetapi tidak salat. Menerusi hukum wadah yang pula, iaitu mani'. Mani' adalah apa yang ditetapkan pembuat syarat berupa ketiadaan hukum atau ketiadaan sebab dengan keberadaan penghalang, iaitu jenis penghalang terbagi pada dua, iaitu penghalang hukum dan juga penghalang sebab. Penghalang hukum adalah yang keberadaannya membuat hukum tidak ada, meskipun ada sebabnya yang memenuhi syarat-syaratnya. Alasan mengapa mani' menjadi penghalang keberadaan hukum adalah kerana di dalamnya terdapat makna yang tidak sesuai dengan hikmah hukum itu sendiri. Artinya, makna tersebut tidak mewujudkan maksud yang dituju, iaitu hukum itu sendiri. Contohnya, seperti status ayat yang menghalangi berlakunya kisas. Seorang ayah tidak dibunuh sebagai bentuk kisas meskipun dia telah membunuh anaknya dengan sengaja, dan meskipun dia harus dikerjakan diah, kerana tujuan kisah adalah memberikan nilai kasih sayang terhadap anaknya, dan hal itu sudah cukup baginya untuk menghalanginya membunuh anaknya. Di samping juga si anak tidak boleh menjadi sebab dibunuh sang ayah. الصحة إنها ترتب عليه أثارها الشرعية، فإذا كانت من العبادة الذمة المكلف منها كالصلاة مستوفية لأركانها وشروطها، وإذا كانت أي الأفعال المكلف صحيحة من العادة أي المعاملات كالقعود البيع والإجارة والنكاح الترتيب على كل عقد الآثار المكروهة له شرعا. Sah, ia mempunyai kesan hukum, dan jika ia adalah sesuatu ibadah, orang yang bertanggungjawab ke atasnya dilepaskan, seperti solat yang memenuhi rukun dan syaratnya, seperti menjual, menyewa dan mengahwini. Setiap akad mempunyai kesan-kesan yang ditetapkan oleh syariah. الصحة من أقسام الحكم الوضعي. ذهب بعض الأصوليين محتاجين بأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع للانتفاع بشيء من الأحكام الوضع، لأنه الشريع حكم بتعليق الصحة بالفاعل المستفية لأركانها وشروطها. Ada pula yang berpendapat bahawa kesahihan dan ketidaksahihan adalah antara ketetapan status, kerana pengembal undang-undang memutuskan bahawa kesahihan adalah berkaitan dengan perbuatan yang memenuhi rukun dan syaratnya. Al-batal. Makna al-batal ada mutartibu atharuha asyariyah alaiha, لأن الآثار الشرعية تترتب على ما استوفى الأركان التي طلبها الشارع، فإن كانت هذه الأفعال من العبادة لم تبرأ الذمة المكلف منها، وإن كانت من العقود والتصويفات لم يترتب عليها يترتب على صحيحة من آثار شرعية. فالباطل عند الحنيفة ما كان الخلال في راجعا إلى أركان العقد، أي إلى صيغة العقد أو العاقدين أو المحال العقد، والفسد ما كان الخلال في راجعا إلى أوصاف العقد لا إلى أركانه، فأركانه سالمة ولكن الخلال طرأ على بعض أوصافه كما في مجهولية ثمن المابح. Makna bagi batalnya perbuatan mukallaf adalah apabila tidak meletakkan rukun-rukun ibadahnya. Jika perbuatan tersebut dari segi ibadah, maka tanggungan mukallaf tidak terlepas darinya. Bagi mazhab Hanafi, batal itu adalah kerosakan yang terjadi padanya
kembali kepada rukun akad, atau kepada sirah akad, atau kepada dua pelaku akad atau saranan akad. Batal dan rosak merupakan satu makna pada pandangan jumhur. Setiap ibadah atau akad yang kehilangan sebahagian rukun atau syaratnya dianggap batal atau tidak sah. Jual beli dengan orang yang gila dianggap batal kerana rukunnya tidak dipenuhi sebagai pelaku akad. Begitu juga dengan jual beli makduh, barang yang tiada, atau jual beli bangkai, kerana rukunnya sebagai barang yang dijual beli tidak dipenuhi. Jual beli yang batal juga dinamakan sebagai jual beli yang rosak. Sama keadaannya dengan jual beli dengan harga yang tidak diketahui atau dengan harga yang ditangguhkan dan tidak diketahui, meskipun kerosakan terjadi pada syaratnya, bukan pada rukunnya.